awal Kristian dan Yahudi, dan mereka bangkit benda yang sama. Walaupun memang ada kewajaran isu itu dibangkitkan, kita katakan ini kerana ada adat istiadat dan pegangan bangsa-bangsa yang menganut Islam yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, sekaligus menindaskan wanita, atau pegangan mazhab yang sempit seperti kuasa bapa memaksa anak perempuan berkahwin sekalipun bakal suami itu tidak dipersetujui oleh anaknya. Namun itu semua bukan salah Islam. Apa yang perlu dibetulkan ialah minda dan pemikiran umat agar kembali kepada Islam tulen. Malangnya golongan ini seakan memberontak terhadap Islam, sehingga membabitkan perkara-perkara yang benar-benar terkandung dalam Al-Quran, ajaran Allah dan Rasulnya. Mereka ini jahil terhadap syariat dan ruhnya. Mereka melihat hukum akan Islam secara terpisah dan bertujuan untuk mengkritiknya. Islam telah mencatatkan dalam sejarah umpamanya Islamlah agama yang membela kaum wanita. Ini dia masyarakat Babylon umpamanya, suami jika bunuh satu orang, maka isteri yang akan dihukum mati. Orang Greek memandang remeh pada wanita, Mesir kuno dan seumpamanya. Tapi Islam apabila datang, Islamlah yang memberikan hak ini semua pada wanita. Namun apabila Islam memberikan hak pada wanita, dia bela secara seimbang. Dunia ni bukan wanita saja, lelaki juga ada. Jadi apabila mereka bela hak wanita, seolah-olah orang kita wujud, sehingga melanggar Islam seimbang. Dia bela hak anak, dia berikan hak bapa. Dia berikan hak kepada bapa, dia berikan hak pada anak. Dia berikan hak pada suami, dia berikan hak pada isteri. Dia berikan hak pada lelaki, dia berikan hak pada perempuan. Dia berikan hak pada rakyat, dia berikan hak pada pemerintah. Golongan liberal, dia nak beri hak pada wanita, dia lupa kita lelaki ini wujud. Maka kebanyakan mereka pun tak kahwin. Namun golongan liberal ini dalam membela hak wanita, muka surat 43 bawah, tidak merujuk dan mengikuti manhaj Islam. Mereka terlalu ingin membela kaum wanita sehingga melupai hak kaum lelaki, atau sehingga menyebabkan kekalutan dalam masyarakat. Ini Qaradawi sekali lagi mengkritik hal ini, dan mereka mengkritik masalah poligami dan seumpamanya. Kita bukan kempen pada poligami, tapi kita tahu poligami berfungsi untuk apa keadaan. Kes kesalahan bukan kerana masalah, bukan kerana hukum poligami, pengamal poligami. Kalau kita tengok di kes-kes penderaan pada isteri, bukan kerana suami yang berpoligami, kerana suami yang memang kaki memang tak bagus. Memang dia ni memang gangster memang. Lalu dia pukul isteri dia kerana dia ada pasangan dia di luar yang tidak syar'i. Pada zaman ni orang yang berpoligami itu dia mengikut, terpaksa tunduk kepada syarak, walaupun dia mempunyai peluang untuk mendapatkan hubungan secara tidak halal. Tapi bila dia poligami, menunjukkan ada rasa tanggungjawab. Islam bukan galakkan poligami, tapi ia izinkan untuk orang yang sangat perlu. Tapi mereka menyerang poligami habis-habisan. Menyerang poligami habis-habisan seolah suruh kesalahan ini kepada sistem poligami Islam. Kita juga tidak suruh orang poligami, tapi kalau seorang memerlukan, maka dia boleh melakukannya dengan kadar keperluannya. Dan banyak kes-kes ini bukan sama poligami, itu buat semua poligami. Tapi mereka menyerang, mereka tidak melihat kepada apakah sebenarnya masalah orang Islam. Bukan masalah poligami itu. Mereka serang poligami. Patutnya mereka mempertikaikan suami-suami yang gangster itu. Tapi mereka mempertikaikan sistem itu sendiri, muslimin dan muslimat. Lama kelamaan manusia ini bila dia serang agama, lama-lama dia telah terlajak, dia mula menjadi musuh kepada Islam. Muka surat 44. Akibat terlalu termakan dengan racun yang diletakkan oleh musuh-musuh agama, pemikiran akidah mereka berubah kepada saling tak tumpah seperti pemikiran barat, pemikiran musuh Islam. Tambah sikit. Keseluruhan peraturan Islam yang bercanggah dengan iklim barat bagaikan musuh utama mereka. Mata mereka mula melihat Islam dengan wajah yang bodoh disebabkan kebencian yang subur dalam jiwa mereka. Benih yang ditanamkan oleh Yahudi dan Kristian berkembang biak. Mereka bagaikan pendakwa raya yang mendakwa pesalah di mahkamah. Pesalah itu bagi mereka ialah Islam tulen yang ingin mereka gantikan dengan Islam baru yang liberal dan serasi dengan hasrat barat. Dan di situ ada nas Allah Subhanahu wa taala menyebut hal ini, ya ayyuhalladzina
ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu taat sebahagian daripada orang yang telah diberikan kitab, nescaya mereka itu akan membalingkan kamu daripada beriman menjadi kafir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi amaran mengenai golongan ini, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku hujra dabbin la salaktumu. Qulna ya Rasulullah ayyahud wa nasara, qala faman. Kamu mesti mengikuti langkah-langkah orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jika mereka masuk ke lubang bawah pun kalian akan mengikutinya. Kami bertanya, wahai Rasulullah, adakah mereka Yahudi dan Nasara? Rasulullah menjawab, siapa lagi? Kemuncak kepada ingin melihat barat, ingin bersama barat, ialah seruan persamaan agama. Aliran ini bukan saja membuat taksiran semula nas-nas agama dan sunnah agar serasi dengan gerak-geri serta tindak tanduk barat. Mereka juga membela tokoh-tokoh yang menyuruh kepada barat, sekalipun mereka itu menyalahi Islam itu sendiri. Antaranya mereka membela Kamal Atatürk. Lebih daripada itu, oleh kerana di barat Kristian adalah agama utama, golongan ini juga cenderung untuk menyuruh kepada persamaan antara agama Islam dan Kristian. Atas alasan ia agama yang mempunyai hubungan dan asal usul yang sama, yang mereka istilahkan sebagai Abrahamic faith. Serentak dengan itu disamakan dengan agama Yahudi. Bertitik tolak dari alasan sesiapa sahaja jujur dan ikhlas kepada Tuhan, maka dia ke syurga, maka tanpa mengira siapapun dia, maka kadangkala penganut agama lain juga diakui ke syurga walaupun bukan daripada tiga agama yang besar itu. Yani penganut agama lain juga diakui bahawasanya mereka ini akan boleh ke syurga. Dengan itu kita tengok apa-apa agama pun dia kata masuk ke syurga. Dunia Islam sekalipun golongan liberal ini sangat terpanggil untuk menyambut seruan ini, kerana mereka merasakan inilah jalan yang boleh membawa dunia Islam menerima apa saja yang diterima di barat. Dengan itu langkah-langkah ke arah itu dilakukan. Demikian apa yang kita lihat di negara kita, pembelaan terhadap golongan murtad, bantahan menyatakan bahawa Islam agama yang benar. Sengaja ada orang kata jangan kata kita jangan dakwah hanya Islam agama yang benar. Dan tentu kenyataan itu belum membuat murtad. Kerana Arab Saudi telah membuatkan fatwa murtad yang orang kata begitu. Dan seumpamanya telah dibuat oleh individu-individu tertentu. Juga usaha menafikan apa saja tindak tanduk yang membezakan antara penganut agama. Islam liberal mendukung hasad dan perjuangan ke arah ini. Sebab itu kita tengok laman web JIL, jaringan Islam liberal itu ditulis dengan nama Allah, Tuhan pengasih, Tuhan penyayang, Tuhan segala agama. Seruan ini adalah satu kekufuran yang menafikan akidah Islam. Seruan Al-Quran kepada akidah menjadi tidak bermakna lagi. Perjuangan Nabi menjadi sia-sia kerana semua agama adalah sama. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang mencari selain daripada agama Islam sebagai din, maka tidak akan diterima daripadanya. Dia di akhirat kelak termasuk di kalangan orang yang rugi. Dan demikian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain yang kesemuanya menyebut tentang orang-orang musyrik, tentang orang-orang Kristian Yahudi yang dah mengkafirkan mereka. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilm baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah ialah Islam, dan mereka yang diberikan kitab Yahudi dan Nasara tidak bersisih faham mengenai agama, melainkan setelah datang kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenaran Islam ini semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam hati mereka, di kalangan mereka. Dan sesiapa yang kufur dengan ayat-ayat Allah, keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hisabnya. Allah menyebut laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladhina kafaru minhum adabun alim. Demi sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah itu satu dari yang tiga, padahal tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah.
dosa. Dan jika mereka tidak berhenti daripada apa yang mereka katakan, tentulah orang kafir itu akan dikenakan azab yang pedih. Mereka menafsirkan Islam dengan maksud penyerahan diri, liberal. Dengan itu sesiapa saja yang menyerah diri kepada Tuhan, maka dia adalah Islam. Kata golongan Islam liberal, siapa yang serah diri kepada Tuhan, di Islam. Terus lagi agama apa? Kerana Islam maksudnya serah diri. Dengan itu seluruh agama dan penganut agama dianggap betul. Kalaupun musyrikin Mekah masih hidup, mereka juga dianggap betul dan ahli syurga, selagi mana mereka ikhlas dan menyerahkan diri kepada Allah. Ini kerana musyrikin Quraisy mengaku mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ala lillahi ad-dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkum bainahum